Bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu banyak hadis yang menyatakan adanya fitnah kubur, menunjukkan bahawa berlakunya ujian di dalam kubur bukan sahaja dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat-ayat yang kita baca minggu lepas, bahkan disokong dan dihuraikan oleh hadis-hadis yang banyak. Di antaranya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja'a minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Artinya, sesungguhnya kubur ialah tempat perhentian yang pertama dari tempat-tempat perhentian alam akhirat. Jika seseorang itu terselamat dari ujiannya, maka yang selepasnya lebih mudah kepadanya. Dan jika ia tidak terselamat dari yang tersebut, maka yang selepasnya lebih berat lagi. Hadis ini menyatakan bahawa perjalanan di alam akhirat itu ada tempat-tempat persinggahan, perhentian ataupun stesen-stesen. Kubur adalah salah satu daripadanya. Diikuti dengan alam kebangkitan, dihidupkan semula. Diikuti dengan perhimpunan di padang mahsyar. Diikuti dengan hisab, timbangan amalan. Diikuti dengan kolam Al-Kautsar. Diikuti dengan melalui as-sirat, titian. Itu ialah perhentian-perhentian alam akhirat. Kubur adalah salah satu perhentiannya selepas seseorang itu meninggal dunia. Dimaksudkan dengan kubur ialah sama ada seseorang itu disimpan di dalam kubur yang dinamakan kubur, termasuklah yang ditelan oleh binatang-binatang buas, merupakan tempat persinggahannya masing-masing. Semuanya akan mengalami ujian-ujian. Abu Sa'id radhiyallahu an telah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a nasan yaktashiruna, qala sallallahu alaihi wasallam, أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أرى الموت فأكثروا ذكر هذه اللذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال فيتسع له مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال صلى الله عليه وسلم فيلتئم عليه حتى تلتقي وتختلف أضلاعه. قال الراوي قال صلى الله عليه وسلم
بأصابعه فأدخل بعضها إلى جوف بعض وقال ويقيض الله له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخلشنه حتى يقضى به إلى حتى يقضى به إلى الحساب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار رواه الترمذي والبيهقي. Artinya Rasulullah SAW masuk ke tempat sembahyangnya, lalu ia melihat beberapa orang yang banyak cakap, yang banyak ketawa. Sebetulnya bukan banyak cakap, yang banyak ketawa. Yaktashiruna, banyak ketawa sehingga nampak gigi. Rasulullah pun menegur mereka dengan bersabda, ketahuilah sesungguhnya kalau kamu banyak menyebut yang memusnah dan menghilangkan segala kelazatan, tentulah menghalang kamu daripada melakukan apa yang aku lihat ini. Maka hendaklah kamu mengingati dan menyebut perkara yang memusnah dan menghilangkan perasaan kesenangan, iaitulah maut, yakni kematian. Kerana sesungguhnya pada tiap-tiap hari kubur menyeru, akulah rumah dagang, akulah rumah sunyi sepi, akulah rumah yang penuh dengan tanah, akulah rumah yang penuh dengan ulat. Maka apabila hamba Allah yang mukmin dikebumikan, berkatalah kubur kepadanya, selamat datang, dipersilakan dengan segala hormatnya. Ketahuilah sebenarnya engkau adalah sekasih-kasih orang yang berjalan di atasku. Oleh itu, apabila engkau diserahkan kepadaku dan terpulang kepadaku pada hari ini, maka engkau akan melihat layananku kepadamu. Kubur itu pun menjadi lapang seluas mata memandang baginya, dan dibukakan untuknya satu pintu syurga. Dan sebaliknya, apabila orang yang berdosa atau kafir dikebumikan, berkatalah kubur kepadanya, tiada selamat datang dan tiada sambutan bagimu. Ketahuilah sebenarnya engkau kepadaku adalah sebenci-benci orang yang berjalan di atasku. Oleh itu, apabila engkau sampai kepadaku dan diserahkanmu kepadaku pada hari ini, maka engkau akan melihat apa yang aku buat kepadamu. Nabi SAW bersabda lagi, kubur itu pun menghimpitnya sehingga berselisih tulang-tulang rusuknya. Kata rawi hadis ini yang meriwayatkan hadis ini, iaitulah Abu Sa'id berkata, sambil bersabda demikian, ia memasukkan jari sebelah tangannya di celah jari sebelah lagi, yakni berselisih tulang rusuk. Kemudian Nabi SAW bersabda, dan dilepaskan kepada orang itu 70 ekor ular besar, yang kalaulah seekor menghembuskan nafasnya di bumi, nescaya tiada akan tumbuh sesuatu pun dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman selagi dunia ini masih wujud. Kemudian ular-ular itu akan mematuknya dan meluka-lukakannya. Ia dibawa untuk dihisap. Kata rawi hadis ini, Nabi SAW bersabda lagi bahawa sesungguhnya kubur itu adalah sebuah taman dari taman-taman syurga atau sebuah gaung dari gaung-gaung neraka. Hadis ini hadis yang panjang, juga menerangkan berkenaan dengan adanya ujian di dalam kubur. Dengan huraian yang lebih panjang, mensyarahkan lagi ayat-ayat Quran yang kita baca dahulu, di mana kubur akan mengalu-ngalukan orang yang beriman dan mencela orang yang tidak beriman, yang jahat dan kafir. Kubur akan menjadi tempat yang baik, penuh dengan nikmat kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan menjadi tempat seksa kepada mereka yang kafir mengerjakan amal yang jahat. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma sepatutnya,
kerana dua-duanya adalah sahabat Nabi. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, iaitulah dikenai dengan zatin nitaqain, kerana dia memotong tali pinggang dia jadi dua. Satu digunakan untuk mengikat bekalan Nabi SAW dan bapanya untuk berhijrah, dan menjadi isteri pada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ibu Abdullah bin Zubair, seorang yang terkenal dengan keberanian dan ketegasannya di dalam menegakkan Islam. Hadis ini riwayatkan oleh Asma. Katanya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara fitnatal qabri allati yuftanu fiha al-mar'u. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج الناس ضجة أخرجه البخاري هكذا وزاد النسائي حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله قال قد أوحي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. Artinya Rasulullah SAW telah berdiri memberi ucapan, lalu ia menyebut fitnah kubur, ujian kubur yang dikatakan kepada seorang itu manakala ia menyebut gempalah di kalangan muslimin yang hadir. Beginilah menurut riwayat Al-Bukhari, An-Nasai menambah lagi dalam riwayatnya, terhalangku, ni kata Asma. Asma kata terhalangku untuk memahami ucapan Rasulullah SAW. Lalu aku bertanyakan seorang lelaki yang hampir denganku, moga-moga Allah memberkatimu, apakah kata-kata yang akhir daripada sabda Rasulullah SAW? Ia memberitahuku, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahawa kamu akan diuji di dalam kubur hampir sama dengan fitnah Dajjal. Setelah manusia mengalami fitnah Dajjal, mereka akan diulangi fitnah kubur. Fitnah Dajjal dia fitnah pembohong yang paling besar yang akan zahir di akhir zaman di kalangan orang Yahudi mengikut riwayat-riwayat yang sahih. Setelah berlakunya kemarau yang panjang, wallahu alam, kita tak tahu adakah kemarau yang berlaku sekarang. Dan kena ingat, fitnah Dajjal ini sangat dahsyat. Akan berlaku pusingan dunia yang melakukan kemarau yang sangat panjang, sehingga kekeringan, segala air dan pohon kayu akan menjadi kering, sehingga berlakunya perjalanan matahari sehari macam setahun, sehari macam sebulan, sehari macam seminggu, dan hari-hari yang lain seperti biasa selama 40 hari, artinya setahun, sebulan, satu minggu dan beberapa hari. Ini ujian Dajjal, sehari macam setahun. Ujiannya sangat dahsyat. Setelah berlakunya kemarau yang panjang, kekeringan, maka muncul seorang di kalangan bangsa Yahudi, mula-mula mengaku dirinya adalah seorang yang membawa gerakan pembaharuan, gerakan yang membaikkan manusia. Kemudian mengaku jadi Nabi, kemudian mengaku jadi Tuhan. Dan simbolnya ialah mata sebelah. Mata sebelah bukan sahaja rupanya, simbol memandang ke arah dunia sahaja, tidak ada pandangan ke arah akhirat. Itu simbolnya. Mata dia sebelah menandakan memandang ke arah dunia, tidak ada pandangan kepada akhirat. Maka fitnahnya akan tersebar di seluruh pelosok dunia kecuali Mekah dan Madinah. Mekah dia tak boleh masuk, Madinah tak boleh masuk. Bila dia cuba nak masuk Madinah, Madinah bergoncang. Maka mana-mana ada orang munafik dan Madinah akan lari keluar, menunjukkan bahawa di dalam Madinah itu ada orang-orang munafik yang berpura-pura Islam. Berlaku fitnah Dajjal ni, dia akan keluar, dan Dajjal akan mengemukakan nikmat, kesenangan kepada sesiapa yang ikut dia. Sesiapa yang melawan dia,
akan diseksa dan dihumban ke dalam nerakanya. Nabi kata, nerakanya adalah syurga dan syurganya adalah neraka. Dan setiap orang Nabi berpesan kepada pengikut-pengikutnya, hendaklah kamu berwaspada dengan fitnah Dajjal ini. Semua Nabi-Nabi, walaupun tak sempat dengan Dajjal, kerana takut umatnya sempat dengan Dajjal. Yang akan sempat dengan Dajjal ialah umat Muhammad SAW di akhir zaman. Bila berlaku Dajjal ini, jangan seseorang itu merasa dirinya kuat. Jangan merasa dirinya gagah sangat, kerana fitnahnya dan sihirnya sangat dahsyat. Bila dengar, lari. Jangan pergi, lari sembunyi di mana-mana sahaja. Itu dia. Di masa kelaparan dan dahaga itu, makanan bagi orang beriman ialah awal suratul Kahfi, mengikut satu riwayat. Mengikut riwayat yang lain, akhir suratul Kahfi. 7 ayat awal suratul Kahfi ataupun 7 ayat akhir suratul Kahfi. Ini ayat-ayat merupakan ketahanan menghadapi lapar dan dahaga dalam fitnah Dajjal ini. Mana-mana negeri dan kampung yang mendukungnya akan diberi kemewahan, kesuburan, diturunkan hujan. Dia suruh hujan turun hujan. Dia kata kemarau. Itu jangan main. Allah Ta'ala uji manusia dengan perkara ini. Boleh dipanggil ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia. Mari ayah ibu congek-congek berjalan. Ayah kita, mak kita sudah mati. Dia sihirnya. Bukan ayah ibu kita, syaitan yang merupakan ayah dan ibu kita. Mengatakan inilah Tuhanmu. Ini Tuhanmu, ikut dia. Tengok ayah, tengok mak, mari congek-congek. Apa siapa tak terpengaruh. Ini sangat dahsyat fitnah dia. Jangan main-main. Fitnah yang sangat dahsyat. Dan tidak ada siapa yang boleh melawan Dajjal malaikat Nabi Isa AS yang akan diturunkan oleh Allah. Isa akan turun. Dalam masa yang sama, muncul seorang pemimpin daripada zuriat Nabi SAW, iaitulah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini nama dia Muhammad bin Abdullah. Nama macam nama Nabi, ayah dia macam nama ayah Nabi. Rupa dia rupa meh Nabi. Macam meh Nabi rupa dia. Di mana dia akan menjadi pemimpin setelah berlakunya peperangan yang besar. Peperangan yang besar sehingga membunuh orang-orang Arab. Orang Arab akan menjadi tinggal sedikit saja. Tinggal sedikit saja. Berperang. Dan akan muncul emas di antara Furat dan Dijlah. Furat ialah sungai Euphrates. Dijlah sungai Tigris. Akan timbul emas-emas yang banyak. Manusia akan pergi di situ berperang untuk berebut emas-emas yang banyak ini. Jangan pergi, Nabi kata. Jangan pergi, walaupun emas banyak, jangan pergi hunggar. Ini bencana, fitnah. Berlakunya peperangan sehingga 100 orang, 99 mati, 1 yang hidup. Mengikut satu riwayat, 10 orang, 9 mati, 1 hidup. Ada beberapa riwayat menyatakan banyak yang mati bergelempangan kerana banyaknya peperangan yang berlaku. Mungkin peperangan nuklear, wallahu alam, kita tak tahu. Peperangan nuklear akan berlaku, peperangan yang besar. Di saat peperangan ini merebak sehingga ke Makkahul Mukarramah di musim haji. Manusia dalam keadaan huru-hara ketika menunaikan haji. Di masa itulah muncul pemimpin daripada zuriat Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah. Lalu orang mengenali dia, minta dia jadi pemimpin. Dia tidak mahu jadi pemimpin. Imam Mahdi ni bukan bangun mengaku saya lah Imam Mahdi. Itu pelawak. Ini pelawak. Pergi kat speaker, saya lah Imam Mahdi. Itu pelawak. Pelawak bohong. Pemimpin yang sebenar dia tak minta jadi pemimpin. Orang buru dia. Lalu dia melarikan diri
siapa hampir di Madinah, siapa di Madinah. Orang heret dia bawa ke Mekah di antara makam Ibrahim dan Kaabah. Dia bai'ah menjadi pemimpin. Tak berani nak bai'ah. Bai'ah ni makna janji, ni makna bai'ah ni. Janji untuk berkorban. Yang awal-awal berbai'ah dengan dia ialah 313 orang sahaja. Sama banyak dengan jumlah ahli peperangan Badar. Tak ramai kerana orang tak apa percaya. Orang tak apa percaya. Hanya 313 orang sahaja. Munculnya pasukan daripada timur yang akan datang mengajak orang Arab mendukung perjuangan. Orang Arab tidak mahu, orang Arab menolak. Kemudian pasukan ini berjaya mengalahkan orang Arab. Orang Arab dikalahkan. Barulah orang Arab minta nak sokong, mereka tak peduli lagi pada orang Arab. Jaga orang Arab ni, jangan tunjuk sangat orang Arab ni. Akhirnya muncullah Mahdi berjuang, berperang. Datangnya bala tentera dari Syam untuk menyerang Mahdi. Bala tentera yang tak tahu kahala di kalangan orang Islam cuba nak menyerang Mahdi. Lalu mereka ditelan oleh bumi. Ditelan oleh bumi. Nabi sebut dalam hadis, yaghzu jayshunul Ka'bah fa idza kanu bibayda yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Akan datang bala tentera untuk menyerang Mekah, iaitu menyerang Mahdi. Bila sampai di tanah lapang, mereka ditelan oleh bumi. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa bi aswaqihim, kaifa aswaquhum, bagaimana orang-orang pasar yang tak tahu kahla ikut mereka? Adakah dibinasakan juga orang yang tak erti? Nabi kata, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka ditelan oleh bumi, kepala dan ekornya ditelan habis. Kemudian Allah Ta'ala bangkit mengikut niat yang ada dalam hati mereka. Orang yang jahil diampun oleh Allah Ta'ala. Yang jahil tak tahu kala diampun oleh Allah Ta'ala. Orang yang tak jahil dibinasakan dunia dan akhirat. Akhirnya Mahdi bertempur. Ada ulama mengatakan kemungkinan Baitul Maqdis akan dapat dibebaskan daripada Yahudi. Negeri Yahudi akan beralih. Yahudi dan sekutu-sekutunya mengepung bala tentera Mahdi. Satu riwayat mengatakan di Baitul Maqdis, satu riwayat mengatakan masjid di Dimashq di Syria. Setelah dikepung, Mahdi yang bersedia untuk berperang menghadapi tentera musuh kafir ini nak sembahyang subuh. Di masa itulah turunnya Isa bin Maryam alaihi wassalam dari langit, diiringi oleh malaikat-malaikat dengan rupa pada masa dia diangkat ke langit dalam usia 30 tahun. Masa dia angkat ke langit, umur dia 30 tahun. Diturunkan sebagai seorang pemuda yang umur 30 tahun. Rupanya yang cantik, rupanya yang segak Nabi Isa alaihi salam. Rambutnya yang hitam menjulur ke hadapan. Rambut dia hitam menjulur ke hadapan. Macam orang muda-muda lah. Rupa dia lawa, menjulur ke hadapan rambut dia. Memakai jubah putih kekuningan. Lalu diiringi oleh orang-orang Kristian yang masuk Islam. Orang Kristian masuk Islam. Kerana menjari itulah Nabi Isa masuk Islam. Lalu dia datang ke masjid. Masuk ke masjid. Ketika Bilal ataupun muadzin melafazkan iqamah untuk mendirikan sembahyang. Bila datangnya Nabi Isa, Imam Mahdi berundur untuk mempersilakan Nabi Isa menjadi imam. Lalu Isa menolak Mahdi menjadi imam. Takrimatan li hadhil ummah, kerana memuliakan umat ini. Memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis, kaifa antum idza nazala fiikum ibnu Maryam wa imamukum minkum. Itu Nabi kata dalam hadis riwayat Bukhari.
bagaimana keadaan kamu apabila turunnya Isa bin Maryam menjadi imam kamu, kalangan kamu, menjadi imam kamu, kalangan kamu, yaitu Imam Mahdi, kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sembahyang subuh, maka Isa pun bersedia untuk memerangi Dajjal yang memimpin orang-orang Yahudi. Bila Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, Dajjal menyadari dia akan mati di tangan Isa alaihi salam. Dajjal melarikan diri, lalu Nabi Isa mengejarnya sampai di kampung Bab Lut. Kampung ini letaknya beberapa kilometer saja dari bandar Tel Aviv, ibu negara Israel. Memang ada kampung Bab Lut, namanya ada. Di sinilah Nabi Isa membunuh Dajjal. Dan berlakulah peperangan yang besar menghapuskan orang-orang Yahudi. Maka Imam Mahdi akan memerintah selama 7 tahun sahaja. Riwayat mengatakan pendek pada itu lagi. Imam Mahdi meninggal dunia. Ini adalah hadis akhir zaman. Dan di sana ada mazhab Ortodok Kristian, mazhab Anglikan, mazhab Ortodok Anglikan. Mazhab ni percaya akan turunnya Al-Masih di kalangan orang Yahudi yang akan memimpin Yahudi dan Kristian untuk mengalahkan orang Islam. Ada juga orang Kristian. Ini Yahudi pun ada, Kristian pun ada, Kristian Ortodok. Kristian ni ramai di Amerika. Yang antara pengikutnya Bush dan ayah dia, pengikut mazhab ini. Saya tahu ada buku dan tulisan-tulisannya yang mengikut mazhab ini, mazhab Anglikan, untuk menggabungkan Yahudi dan Kristian untuk memerangi orang Islam. Maka perang Teluk yang pertama, perang Teluk yang kedua, perang Teluk yang berlaku merupakan agenda Barat dan Yahudi untuk menguasai dunia. Dan orang Islam mesti faham dalam perkara ini. Tetapi banyak orang Islam lupa dalam perkara ini, menyebabkan mereka tak tahu hala. Ini adalah zaman bencana dan fitnah yang kita kena sedar dan kena faham. Para ulama menyuruh supaya hadis ini sentiasa dibaca. Dia ajar pada anak-anak kita supaya mereka tahu tentang bencana yang akan mendatang, yang akan menimpa umat Islam. Nabi mengatakan fitnah kubur berlaku macam fitnah Dajjal, menunjukkan bahawa akan adanya ujian yang akan dihadapi oleh umat Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut satu riwayat lagi berkait dengan fitnatul qabr, ujian dalam kubur. An Aisyah radhiyallahu anha anna yahudiyatan dakhalat 'alayha فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال صلى الله عليه وسلم نعم عذاب القبر حق. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. رواه البخاري ومسلم. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yang paling sahih selepas ayat Quran ialah hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kata Aisyah, seorang perempuan Yahudi telah masuk menemuiku. Lalu ia menyebut adanya azab kubur. Seraya ia berkata, mudah-mudahan Allah melindungkanmu dari azab kubur. Aisyah berkata, lalu aku bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan azab kubur itu. Ia bersabda, ya, azab kubur itu adalah benar. Aisyah memberitahu, sejak itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sembahyang yang ia tunaikan, mestilah ia meminta perlindungan Allah dari azab kubur. Hadis ini hadis sahih, menunjukkan adanya azab dan nikmat di dalam kubur. Bukan sahaja disebut dalam Quran, disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diberitahu oleh nabi-nabi zaman dahulu. Hadis ini menceritakan Aisyah radhiyallahu anha dikunjungi oleh seorang perempuan Yahudi. Kerana di masa itu orang Yahudi dibenarkan duduk tinggal di Madinah, menjadi anggota masyarakat majmuk dan bergaul dengan orang Islam, berjarak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat akhlak dan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja kalangan mereka yang masuk Islam. Kebanyakan mereka tak masuk Islam kerana ta'assub, fanatik kepada agama Yahudi dan bangsa Yahudi, marah dengan sebab Allah Ta'ala melantik Nabi akhir zaman daripada bangsa Arab, keturunan Ismail, tidak daripada Bani Israel. Itu saja. Padahal pelantikan Rasul ni adalah hak Allah Ta'ala, bukan hak manusia. Tak ke siapa dia kalau lawan Allah Ta'ala, jawab dia sesatlah, walaupun Yahudi ahli kitab. Yahudi ini mengesahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahawa adanya azab kubur dan mendoakan untuk Aisyah supaya Allah melindunginya daripada azab kubur. Lalu Aisyah bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah betul? Nabi kata betul. Di sini menunjukkan bahawa di sana ada perkara yang diberitahu oleh golongan ahli kitab sama dengan Islam, yang wajib kita kena percaya kerana sama dengan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak peristiwa ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku menyaksikan dan mendengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa tiap-tiap semayang, bukan lepas semayang, dalam semayang. Berdoa minta Allah Ta'ala lindungkan daripada azab kubur. Tempat doanya ialah selepas daripada tasyahud dan selawat, tasyahud akhir dan selawat, sebelum salam. Itu termasuk dalam tempat yang diperkenankan doa, ataupun di masa rukuk dan sujud, tempat diperkenankan doa. Boleh doa dalam semayang, tidak jadi salah, kerana Nabi SAW berdoa sebelum daripada beri salam. Itu masa diperkenankan doa. Aisyah dengar Nabi berdoa minta dilindungi daripada azab kubur. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ialah seorang sahabat beransar yang alim, dalam ilmu hisab, alim ilmu hisab, dan alim dalam ilmu faraid, ilmu membahagikan pesaka, sehingga disebut dalam hadis afradukum Zaidun, yang paling alim tentang ilmu faraid kalangan kamu ialah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid ni alim dalam ilmu hisab dan menguasai bahasa Ibri, bahasa Yahudi. Zaid menceritakan, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar
على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أخبر 6 أو 5 أو 4 فقال صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر قال رجل أنا قال صلى الله عليه وسلم فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراق فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال رواه Muslim. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Artinya sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tembok Bani Najjar. Bani Najjar ialah satu kabilah daripada kabilah Madinah yang ada hubungan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan menunggang bagalnya. Bagal ialah kacukan di antara kuda dan keldai. Dan kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bagalnya melencong. Hampirlah menjatuhkannya. Di mana bagal tu melencong, pusing. Lekok siapa nak jatuh Nabi. Tiba-tiba kami dapati beberapa kubur. 6, 5 atau 4 kubur. Lalu ia bersabda, siapakah yang kenal orang-orang yang ada di dalam kubur ini? Berkata seorang yang ada bersama mereka, saya. Rasulullah SAW bertanya, bilakah mereka mati? Jawabnya, mereka mati di zaman syirik. Zaman belum kedatangan Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya. Kalaulah tidak kerana Allah menyembunyikannya, nescaya aku doakan kepada Allah supaya ia memperdengarkannya kepada kamu azab kubur yang aku mendengarinya. Kemudian Rasulullah SAW berpaling kepada kami seraya bersabda, berlindunglah kamu dengan Allah daripada azab neraka. Mereka berkata, kami mohon perlindungan dengan Allah daripada azab neraka. Rasulullah SAW bersabda lagi, berlindunglah kamu dengan Allah daripada azab kubur. Mereka berkata, kami mohon perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Rasulullah SAW bersabda lagi, berlindunglah dengan Allah dari fitnah-fitnah yang zahir dan yang tersembunyi. Ujian-ujian yang nampak dan yang tak nampak. Mereka berkata, kami memohon perlindungan dengan Allah daripada fitnah-fitnah yang zahir dan yang tersembunyi. Rasulullah SAW bersabda lagi, berlindunglah dengan Allah daripada fitnah Dajjal. Mereka berkata, kami memohon perlindungan dengan Allah daripada fitnah Dajjal. Perkara yang disebut dalam hadis ini, yang pertama, Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada Rasulullah SAW nampak perkara yang tak dinampak oleh orang lain. Di antaranya ialah mereka yang sedang diseksa di dalam kubur, yang azab dalam kubur, dia dengari dan disaksikan. Lalu memberitahu kepada sahabat-sahabatnya, kemudian minta sahabat-sahabatnya berdoa, minta Allah Ta'ala lindungi daripada perkara-perkara yang besar. Yang pertama, azab neraka. Yang kedua, azab kubur. Yang ketiga, ujian yang zahir dan tersembunyi. Ujian ni ada dua jenis ujian. Ujian yang zahir yang kita nampak.
dan ujian yang kita tak nampak, yang boleh menggoda kita. Yang nampak je pula, ada ujian senang, ada ujian susah. Ujian susah ialah sakit, mati, dizalimi oleh orang, diseksa oleh orang, harta dicuri, dirompak, dipetnah oleh orang. Kita nampak, kita dengar zahir. Ini ujian yang susah. Ujian yang senang pula, ada harta, ada pangkat. Ini ujian juga. Ada orang tu kalau susah dia tahan. Kalau senang tak tahan, dia jadi penuh ganuh dia. Senang. Dua-dua ni adalah ujian. Yang zahir, yang tak nampak, di antara was-was syaitan. Was-was syaitan kita tak nampak. Di antaranya ialah orang nak tipu kita. Kita tak nampak. Semua orang ni nampak ikhlas belaka. Modek belaka depan kita bagus. Rupanya dia syaitan juga. Nak kecek kita, nak tipu kita. Ini petenah yang kita tak nampak. Allah Ta'ala nampak. Kita minta Allah Ta'ala lindungkan kita daripada fitnah yang zahir, yang kita tengok, yang kita dengar, yang kita lihat, dan ujian yang kita tak nampak. Dan fitnah Dajjal. Dajjal ni disebut dalam hadis 240 Dajjal. Selepas matinya Nabi SAW, yang terakhir ialah Dajjal yang paling besar di kalangan Yahudi. Ketika dunia dalam keadaan kemarau, dalam keadaan susah, Dajjal boleh menggoda dengan sihir, dengan kesenangan dan kemewahan. Ini akan berlaku di akhir zaman. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abi Ayyub ni ialah sahabat daripada Ansar, daripada orang Madinah, yang rumah dia didiami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berhijrah. Nabi berhijrah ke Madinah, tak ada rumah lagi, maka menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang dikasihi oleh Nabi SAW. Isteri juga dikasihi oleh Nabi SAW. Dia suami isteri yang Nabi sayang, dua-dua Nabi sayang. Abu Ayyub Al-Ansari mati syahid di Istanbul, Turki. Di Istanbul, Turki. Kerana Nabi bersabda dalam satu hadis, la tubtahanna al-Qustantiniyyah wa la ni'mal amiruhu wal-amir wa la ni'mal jaishuhu wal-jaish. Akan ditawan kota Konstantiniyah, Konstantinopel, iaitulah ibu kepada kerajaan Bizantin, kerajaan Rom Timur. Selepas Rom Timur yang berpusat di Dimashq, di Syria. Rom ada dua Rom, Rom Itali dan Rom Timur. Rom Itali, Rom Barat. Ada siapa lagi ni? Pusat mazhab Roman Katolik. Rom Timur pusat mazhab Ortodoks. Iaitu pusat dia di Syria. Di Syria. Itu Rom Timur. Pusat dia ialah di Syria. Asal situ. Zaman Sayyidina Umar jatuh Rom. Jatuh kerajaan Rom dan mereka melarikan diri dan menjadikan Istanbul, menjadikan Konstantinopel sebagai pusat kerajaan. Rom Timur di situ. Dan Nabi menjanjikan, la tuftahanna al-Qustantiniyyah war-Rumiyah, kata Nabi, akan dibuka oleh Islam bandar Konstantinopel, pusat Rom Timur, dan Rom Barat akan dibuka oleh Islam. Rom Timur sudah dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Rom Barat belum lagi. Belum berlaku lagi. Ini akan berlaku. Apa yang Nabi janji itu akan berlaku. Akan berlaku. Italia akan ditawan oleh Islam. Kita tak tahu bila. Dunia lama lagi lah kiamatnya. Wallahu alam. Kiamat ni si Allah Ta'ala. Di antara tanda akhir zaman ialah Rom ditawan oleh Islam. Rom Barat. Jadi Rom Timur ni Nabi janji akan ditawan. Abu Ayyub Al-Ansari yang hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman, dia masih hidup lagi. Abu Ayyub Al-Ansari yang sudah tua, terus berjihad di medan perang untuk mendapat kelebihan dan menyertai bala tentera Islam yang berusaha untuk menawan Konstantinopel zaman Sayyidina Utsman bin Affan, di mana
Rom Timur mempunyai satu teknologi persenjataan yang tidak ada pada orang Islam, iaitulah boleh menembak peluru ke dalam air, yang nyala sampai dalam air, nyala apinya, sehingga boleh membakar kapal-kapal tentera Islam yang mendekati Konstantinopel. Tak boleh. Zaman Sayyidina Ali coba, zaman Amawiyah coba, zaman Sayyidina Osman coba. Abu Ayyub Al-Ansari menyertai zaman Sayyidina Osman mewasiatkan kalau dia mati, tanam di situ, jangan bawa balik mayat dia, tanam di Konstantinopel, kerana dia yakin Konstantinopel akan ditawan oleh Islam. Dia nak dapat kelebihan. Maka Abu Ayyub dikebumikan di Istanbul. Selepas beratus tahun, barulah Sultan Mahmud Al-Fatih daripada Osmaniyah bangsa Turki berjaya menawan Konstantinopel, dan ditukar pada Istanbul. Istanbul, asalnya Istanbul. Orang Turki pelak jadi Istanbul. Dia pelak. Tak ada ikut orang pelak ni, nak macam mana? Kita gajuk orang pelak. Namanya jadi gitu dah. Asal dia Istanbul, ibu kota Islam. Jadi Istanbul. Dan gereja mazhab Katolik di Konstantinopel, gereja Hagia Sophia ditukar kepada masjid. Asalnya gereja. Dalam gereja itu masih ada lagi gambar malaikat. Orang Kristian dia ubah gambar malaikat, dia tengok bila tu malaikat. Ada sayap dia apa. Jadi Al-Fatih suruh buang, tinggal sayap sebelah, buang kepala dia. Masih ada gambar-gambar itu dapat disaksikan kalau kita pergi ke Istanbul. Kamak atas tu tukar jadi muzium. Kemudian hari ini jadi masjid balik. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari dikuburkan di Istanbul. Ada masjid Abu Ayyub Al-Ansari di Istanbul. Dia mati di situ. Ini yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat Nabi ada di Istanbul. Abu Ayyub menceritakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama gharibatis syamsu fa sami'a sautan faqala sallallahu alaihi wasallam yahudun tu'adzabu fi quburiha akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Artinya Rasulullah SAW telah bersabda, telah keluar berjalan selepas jatuh matahari. Rasulullah keluar berjalan dengan sahabat dia selepas matahari jatuh. Lalu ia mendengar satu suara. Nabi dengar suara, orang lain tak dengar. Lalu ia bersabda, itulah orang-orang Yahudi yang sedang diazab di dalam kuburnya. Nabi kata, itu suara orang Yahudi, diazab dalam kubur. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, innal mauta la yu'adzabuna fi quburihim hatta anna al-bahaima la yasma'u aswatahum, rawahu at-Tabarani. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mati diseksa di dalam kuburnya sehingga binatang mendengar suara-suara mereka. Binatang boleh mendengar suara mereka. Binatang ni tak ada akal. Kita ada akal. Kita ada akal. Maka Allah Ta'ala uji sejauh mana kita menggunakan akal. Allah Ta'ala jadikan makhluk ni macam-macam jenis. Allah Ta'ala beri hidayah yang tersebut dalam tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang betul tiap-tiap rakaat. Kerana hidayah ni ulama mengatakan ada 4 jenis hidayah. Hidayah tu ilham fitri. Hidayah ilham mengikut sifat semula jadi. Sifat semula jadi. Hidayah ni ada pada semua makhluk. Manusia ada, binatang ada, batu ada, kayu ada, dapat hidayah. Dengan sebab itu semua makhluk mengucap tasbih, memuji Allah Ta'ala. Semua makhluk. Semua makhluk mengikut sifat semula jadi. Ikan hidup dalam air masin, tak boleh hidup dalam air tawar. Lembu dia boleh makan, upuk ni tak makan, upuk ni racun. Itu hidayatul fitr. Hidayah sifat semula jadi. Yang kedua, hidayatul hawas. Hidayah mengikut perasaan. Perasaan ni pada manusia, pada binatang, termasuk kanak-kanak.
Kanak-kanak yang belum ada akal lagi, ada hidayah. Dia sebab tu dia sakit, dia menangis. Nak rayak, nak beritahu tak erti. Budak-budak ni. Dia menangis. Nak beritahu tak erti. Ini hidayatul hafaz. Yang ketiga, hidayatul akal. Hidayah mengikut fikiran. Hidayah ni ada pada manusia, tak ada pada binatang. Binatang tak ada. Ini keistimewaan manusia. Tuhan suruh gunakan akal. Yang keempat, hidayatul din. Hidayah mengikut ad-din. Ini Allah Ta'ala beri kepada sesiapa yang Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih, iaitulah manusia-manusia yang berakal, yang menggunakan akal dia dengan betul. Dia tidak sombong, dia tidak takabur. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami tunjukkan kepada jalan-jalan kami, dan Allah bersama dengan orang-orang yang buat baik, orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ni dia mencari kebenaran, Tuhan beri kebenaran pada dia. Ada orang akal dia cerdik, bijak, pandai macam iblis. Iblis tak ada lah cerdik. Cerdik iblis ni, tapi sombong, takabur, merasa diri dia lebih pada orang. Maka Tuhan tak beri hidayah. Iblis ni tengok neraka, tengok dah, syurga tengok dah, boleh bercakap dengan Tuhan. Iblis ni bila Tuhan suruh dia sujud ke Adam, menghormati Adam, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia boleh bercakap dengan Tuhan. Kita tak boleh cakap dengan Tuhan. Iblis ni hebat, iblis ni hebat pada semua dia tasawuf dia ni, manusia ni. Iblis ni jangan main. Tetapi kerana dia takabur, ujub, kagum dengan diri dia sendiri, lupa pada Tuhan, Tuhan tak beri hidayah. Di sinilah ada orang alim, orang bijak, orang cerdik tak ikut Islam. Tak ikut Islam. Orientalis yang mengaji boleh menguasai bahasa Arab, hafal Quran, tak ikut Islam. Pasal apa tak dapat hidayah? Kerana dia sombong dengan Tuhan. Berasa sombong, aku ni cerdik sangat, bijak sangat. Jaga. Orang yang merasa sombong, megah, jaga macam iblis. Hidayatul din sangat penting. Di sini kita disuruh tiap-tiap rakaat ihdinas siratal mustaqim, iaitulah maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Hidayatul din ini memerlukan hidayah. Diceritakan bagaimana binatang mendengar. Mereka yang sedang kubur, binatang tak ada akal. Tak apalah binatang, dia tak ada tanggungjawab macam manusia. Manusia ni Tuhan tak beri dengar, kerana nak uji sejauh mana manusia ni menggunakan akal, percaya pada nabi-nabi dan rasul-rasul, bergantung dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak uji manusia. Dengan sebab itu manusia diuji yang perkara yang gaib. Wallahu a'lam.